Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Nurjahan, Karamdad, Laila de la Rosa, Rosiana dan semua yang bersama dengan live ni, Tuan Nuri Syam, Tuan Ismail, Hasanah Hanafi, Zukrina, Alika, Hajah Roslih Rohala, semua yang bersalam ya. Saya tak mampu nak sebut semua. Saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hidup lagi. Ada kawan-kawan kita dah mati pada kiraan Masihi yang lepas. Alhamdulillah, kita hidup lagi. Hidup ni satu nikmat yang orang mati nak sangat hidup. Tetapi orang yang hidup kadang-kadang nak mati. Okey, saya nak tahu suara saya clear ke tak clear? Clear? Alhamdulillah. Kalau clear, Alhamdulillah. Mana barang-barang saya? Mana ikut? Back bawa balik dari Penang semalam baru nak buka. Allah, tak charge handphone. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa dah? Bila orang hidup kadang-kadang tak nak hidup, itu bahaya, tuan-tuan. Kita kena ada semangat untuk terus hidup. Sebab hidup adalah pemberian yang besar kepada Allah. Selepas hidup, kita kena pilih juga hidup sebagai orang yang beriman. Pilihan kita. Tapi kenapa kita ketika Allah bagi nikmat hidup yang orang mati nak hidup balik, kita nak mati? Rugilah, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey? Dan keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi yang indah ini, saya nak cerita, pagi-pagi tadi saya dah dapat berita kawan baik saya, anaknya yang masih muda, dia ex-komando, anaknya masih muda lagi. Dia dah pension komando dah, anak dia masih muda lagi, meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa mati tu tak kira tua ataupun muda. Tak kira tua ataupun muda, kita boleh mati. Alright. So, yang belum bangun sembahyang subuh, bangun. Kejut anak-anak solat subuh. Kita sedih kalau anak kita masuk penjara. Kita sedih kalau anak kita masuk pusat sereniti. Kita sedih. Tapi kenapa kita tak sedih kalau anak-anak kita tak solat subuh? Tak solat subuh, Allah, berapa lamakah dia akan satu solat kita tinggal, lama kita duduk dalam neraka. Ya Allah. Jenayah, antara jenayah yang paling besar adalah meninggalkan solat. Allah, satu solat subuh tertinggal, Allah rendam kita dalam neraka lama, tuan-tuan. Jadi, kita kena kejutlah. Tak nak anak kita kena neraka. Tak nak. Jangan beritahu, oh nanti dia tua, dia bertaubat, Ustaz. Jangan. Belum tentu anak yang muda tu. Belum tentu. Anak kita hidup. Saya ada 2 orang anak. 2 orang anak saya dah meninggal dunia.
Saya ada 9 orang anak, 2 orang anak saya telah meninggal dunia. Mati itu pasti. Alright, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ramai yang beri salam pada hari ini. So, saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here we go. Hari ini, sibuk sangat semalam. Tak sempat nak buka apa, bag lagi. Saya balik semalam, saya baru nak baring. Saya orang yang jarang baca WhatsApp. Baru saya nak baring, lepas tu saya nak godek, nak tidur, nak lena dah. Tiba-tiba tengok mesej PA saya, marah saya. Ustaz, malam ni ada program. Macam tu lah. Saya pun kena pergilah program tersebut. Cuma yang menarik pasal program tu, program yang dianjurkan oleh Datuk Seri Syam untuk membantu Perkum, di mana Datuk Seri Syam penasihat Perkum. Perkum ni apa dia? Perkum ni Persatuan Orang-Orang Buta yang berusaha, nama dia Persatuan Kebajikan Orang Cacat Penglihatan, usahawan, bahagian keusahawanan. Macam itulah, saya pun tak pandai. Tak tahu, kena tanya Datuk Seri Syam lah. Datuk Seri Syam ni dengan isteri dia, Datuk Seri Intan, dia kumpulkan dana dan serahkan kepada orang-orang buta sebanyak 37 ke 32 naskah Al-Quran Braille. Lepas tu saya buat live semalam. Saya tanya seorang-seorang. Lepas tu orang-orang buta ni selama dia baca Quran, dia orang siap beritahu, Ustaz, orang buta kalau pergi orang buta kalau pergi ke mana? Pergi ke mana dah? Pergi baca Yasin, dia orang tak boleh baca Yasin sebab dia orang tak nampak. Jadi dia orang hafal je Yasin tu. Bagaimana tu, ya Allahu Akbar. Bila kita sembang orang buta pun, orang buta tak ada yang apa? Tak ada yang macam nak mati, Ustaz, lebih baik saya mati. Tak ada. Dia orang tak ada fikiran negatif macam tu. Tak ada. Tak ada. Dia orang memang sepanjang saya bercampur orang buta ni, dia orang tak ada fikiran negatif, lebih baik aku mati. Tak ada. Dia orang lain. Dia orang fikir yang banyak. Bila saya cerita tentang Rasulullah SAW, Ustaz, macam manalah wajah Nabi, saya nak jumpa Nabi. Itu orang buta. Oh, dahsyat. Jiwa dia orang bersih. Kita ni disebabkan mata kita ni, kita banyak buat dosa. Dia orang tu sebab mata buta. Buta ni ada 3. Dia ada kod dia. B1, B2, B3. B1 total loss. Mata dia tak boleh nampak apa-apa. Dia tak boleh. B2 dia nampak cahaya. Dia boleh beza siang ataupun malam. Cahaya. B3 dia nampak tapi kena tengok dekat. Faham tak? Nampak dia kena tengok dekat. Kalau dia baca Quran, dia tengok dekat-dekat. Baru dia nampak. Okey dah? Here we go. Alhamdulillah semalam ya Allah, saya betul-betul lah. Dia Quran Braille tu, satu Quran tu RM200. Dia satu set tu kira RM600 lah. Dia sebab satu Quran ada 30 juzuk, ada 3 jilid. 10 lebih kurang macam tu lah. Jadi itulah, kena tanya Datuk Seri Syam lah. Ni Datuk Seri Syam baru masuk. Apa Datuk ni? Oh, dia gaji Quran, pagi gaji Quran. Sorry tu. Datuk Seri Syam, tuan-tuan boleh tengok DS Haji Syam.
celik pun ada kod juga Ustaz. Alamak. Kod apa tu? Kod kita Datuk Syam, tanah yang licin, tanah yang licin, tidak berduri. Itu kod kita. Alright, here we go. Buta mata, celik hati. Okey. Hari ni ramai juga orang-orang buta beritahu saya semalam, Ustaz, kami pagi-pagi dengar live Ustaz. Alhamdulillah, dia tak boleh tengok, tapi dia dengar. Saya pun kadang-kadang kagum dengan orang buta ni. Bila dia dengar suara je. Ini Ustaz Rafi ni. Dia boleh saya. Itulah. Okey. Dia tolong like Datuk Seri Haji Syam. Dia seorang dermawan, jutawan, handsome one, one semua dia sapu. Okey dah? Alhamdulillah. Saya punya set ni, set apa ke benda ni? Berdiri, ada spotlight, ada tongkat ni. Ini pun dia sponsor, tuan-tuan. Dia bagi bluetooth apa semua. Cuma itulah. Okey, gini tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat. Saya nak cerita, semalam saya cakap, ujian. Allah uji kita sebab Allah tahu kita mampu lalui. So, jangan stres. Kenapa lah Allah uji aku macam ni? Kenapa? Orang buta boleh cakap macam tu. Tapi orang buta tak ada. Dia yakin Allah uji hamba-Nya dan Allah tidak akan membebankan hamba-Nya, melainkan mengikut kemampuan Dia. Allah uji kita ikut kemampuan kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang buta tak mengeluh. Saya pernah dalam sembang orang buta, Ustaz, saya buta. Tapi Allah tahu, Allah takkan beban saya kalau saya tak mampu. Allah takkan uji saya tak mampu. Mungkin Ustaz, kalau Ustaz buta, Ustaz akan tak mampu. Tapi Allah uji saya. Faiz, seorang Faiz yang pengerusi Perkum ni, dia buta masa umur 17 tahun. Sebelum tu dia boleh lihat. Tapi dia punya penglihatan sikit-sikit Allah tarik. Dan sampailah 17 tahun. Sampai umur 17 tahun, dia tak nampak apa dah. Faiz kalau tak betul, beritahu Ustaz tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 3 hari lepas, saya di Perak, di kampung Bedang Limbung, Perak, Taiping. Saya ziarah orang, tengkuk dia, tulang belakang dia lari sebab berurut, menyebabkan dia lumpuh satu badan. Allahu Akbar. Allah. Orang dia sihat sebelum ni, lepas tu agaknya salah tuk-tuk tu ke apa, lepas tu dia lumpuh satu badan. Cuma yang saya nak cerita anak dia. Anak dia lelaki. Susah nak dapat lelaki-lelaki macam ni. Anak dia boleh korbankan waktu muda dia, jaga mak dia yang dialisis, sakit buah pinggang. Kita ni kalau kita sakit, ada tak anak-anak kita nak jaga kita? Tuan-tuan tanya, tengok muka anak tuan-tuan, ada tak bila kita sakit nanti anak kita dijaga kita? Anak yang mana? Yelah, dia orang pun ada keluarga nanti, berkahwin nanti. Tapi keluarga ni, dah lah ayah dia lumpuh, sakit tulang belakang, masalah saraf. Anak yang bujang ni lah yang jaga. Allahu Akbar. Sanggup tak kahwin. Bukan tak handsome tuan-tuan. Saya tengok anak dia handsome. Anak dia boleh kata berada lah. Tapi anak dia boleh jaga. Saya tengok dia jaga. Jaga ayah dia tu. Ya Allahu Akbar. Satu kisah. Bulan lepas, seorang sahabat baik saya, nama dia Arwah Zazari,
Saya panggil Zaza, dia Abang Zaza. Dia sampai akhir hayatnya, dia tak kahwin, tuan-tuan, sebab dia jaga ibu dia yang tua. Saya tanya, Zaza, kenapa tak kahwin? Dia kata, Ustaz, saya takut kalau saya kahwin, adakah isteri saya akan terima keadaan mak saya yang sakit ni? Ujian juga tu. Ujian lelaki ni bila dia banyak duit. Ujian. Bukan senang. Yelah, ujian selalu ustaz-ustaz cerita, ujian tak ada duit. Itu biasalah. Tapi bila laki-laki banyak duit, ujian. Tapi dia pula diuji dengan mak yang sakit, duit banyak. Tapi Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, saya rapatkan diri saya dengan masjid je. Sampai dia dapat cetuskan idea Islamic Bike Fest. Satu-satu je Islamic yang macam pesta Islamic bike motosikal besar ni. Dan tahun ni dia buat projek peringkat Asia, tapi Allah dah ambil nyawa dia tahun lepas. Okey, kalau ada kita yang mengeluh akibat ujian, beritahulah. Allah beritahu diri kita, Allah tidak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Beginilah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah tidak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Kena ingat sampai bila. Saya kanser, Allah uji ikut kemampuan saya. Allah tak akan membebankan hamba-hambanya. Kalau tuan-tuan yang sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, tengah diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, dan juga dibuang pekerjaan, jatuh dalam dunia perniagaan, balik pada basic. Ambil masa seorang-seorang diri fikir, Allah uji aku macam ni sebab aku mampu. Saya tambah lagi, beritahu pada kita lagi. Tadi beritahu Allah uji aku macam ni, aku mampu lalui. Sebab Allah tidak akan membebankan hamba-Nya. Yang kedua, Allah tidak akan membebankan hamba-Nya, melainkan hamba-Nya mampu. Lebih daripada kemampuannya, Allah tak akan uji. Maknanya kita mampu. Nombor dua, beritahu, Ya Allah, Kau uji aku dan aku sabar je lah. Tak buat macam mana. Tapi kita beritahu pada diri kita, apa yang Allah nak beri selepas aku sabar. Saya selalu macam tu. Agak-agak je, apa yang Allah nak bagi kat aku kalau aku sabar dengan budak ni. Dan saya sabar dengan PA saya. Apa yang Allah akan bagi. Saya pun beritahu PA saya. Atih Sifu Michaels, kalau kau sabar Atih dengan orang yang bengang kat kau, fed up kat kau, saya tu. Apa yang Allah akan bagi kau? Allah akan bagi sesuatu yang besar apabila kita jadi orang yang sabar. Allah akan bagi kita sesuatu yang besar apabila kita sabar. Okey? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua yang live Facebook, yang beri salam, saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena?
Hari ini kita sambung pengajian kita, iaitu Datuk Sri Syam. Ustaz sabar dengan PA, Allah ganti PA baru. Allah ganti tak nak. Saya 1 in million manusia bernama Atih Sifu Bikers. 1 in billion. You cannot tak ada gantinya. Tak ada ganti. Mana ada PA marah bos. Malam saya dah penat tu. Saya pula lupa. Saya tak tahu. Tiba-tiba dia hantar mesej. Teruklah saya kena tu. Semalam nasib baik saya datang tu. Kalau saya tak pergi program tu, memang teruk saya. So, ingat Allah uji kita ikut kemampuan kita. Allah tidak akan membebankan seseorang hamba-Nya melain ikut kemampuannya. Itu clear. Nombor 2, cakap pada kita, Allahu Akbar. Allah tidak akan. Tanya pada diri kita ataupun beritahu pada kita, apa yang Allah nak bagi pada aku ni lepas aku sabar ni? Tu saya cakap kat PA saya. Sabarlah. Mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi. Sesuatu yang besar apabila kau sabar. Tu kena cakap pada diri kita. Alright? Okay, gang. Siapa yang berada dalam keadaan kesusahan hari ini, semalam ataupun bulan ni, tahun lepas, dan insyaAllah tahun ni Allah akan bagi sesuatu yang besar. Dengan syarat sabar. Okay? Selesai. Kalau si buta boleh bersabar, buta tak nampak macam tu, boleh bersabar, Allah akan hantar orang-orang sehebat Datuk Sri Syam, Datin Intan, dan ramai lagi ni. Ramai lagi lepas ni yang akan bantu Perkom, Persatuan Keusahawan dan orang-orang cacat penglihatan. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh tengok live saya semalam. Tengok, tuan-tuan share. Kat situ ada nombor akaun. Saya lupa nak tulis. Situ ada nombor telefon. Ataupun tuan-tuan like je DS Haji Syam. Itulah Datuk Sri Syam. Dermawan, hartawan, handsome one, motor one. Semua kat dia. One lah. Okay, itu dia. Alright, here we go. Like Facebook DS Haji Syam. Kat situ. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, apa yang saya nak beritahu pada hari ini, benda yang mudah, benda yang simple. Apa saja hujian. Okey, kejap. Ustaz Hanafi, saya adalah pesakit ginjal. Okey, buah pinggang. Selalu selepas dialisis, saya tak sabar tahan sakit, Ustaz. Seperti putus asa. Okey, kita akan lalui masalah tu. Siapa yang ada masalah buah pinggang, memang susah sikit nak sabar. Sebab kita lemah, kita letih, kita lesu. Take your time. Take your time. Alright? Umi Aminah Nur Zifah Ismail, kalau tak clear, visual tak clear, because why? Satu, today very heavy rain here. Maybe, okay, it's okay. Mungkin internet kita, okay, tak apa, insyaAllah. Dengar suara je lah, Umi. Umi ni Aminah Nur Zifah Ismail ni, tuan-tuan boleh like. Dia adalah pencatat nota yang luar biasa. Saya tiap-tiap bulan ada ceramah dan kuliah di Masjid Negeri Shah Alam. Kalau dia ada, mesti dia catat nota, dia dekat share Facebook dia. Boleh follow juga
Aminah Nurzifah Ismail. Siapa yang ada penyakit-penyakit, perkataan-perkataan dia memang boleh menawarkan penyakit kita, boleh meringankan sakit kita tu. Best. Okey, bagi mereka yang ada sakit buah pinggang melalui dialisis. Dialisis apa semua? Dialisis. Hafsah Abdul Hamid, sini clear. Alhamdulillah. Badli Musa, gigi Ustaz putih guna apa ya? Kayu sugi. Afidah Zul, suara tak kuat, minta maaf lah. Saya kuatkan suara saya. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, bagi clear. Alhamdulillah. Allah, Alia, hari ni tengok muka saya macam arwah ayah. InsyaAllah esok lusa kita tak tahu bila saya pula arwah. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang hidup, pasti akan merasai mati. So, orang yang bijak di kalangan kamu, orang yang selalu mengingati mati. Mengingati mati maknanya bersedia untuk mati. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kita. SM, mana SM ni? Ismail Ahmad ni pun boleh like. Dia Rainbow Sifu Bikers. Bukan Rainbow yang go to the war. This is Rainbow. Rainbow you what's it mean? Rainbow ni pelangi. Sorry. Sangkut pula hari ni. Alhamdulillah. Okay, terus lagi. Okay geng, Singapore clear. Laila American. Alright. Like Laila American sebab dia orang Singapore. Nora Kuching clear. Okay geng. Biasalah, orang tua tu, sorry. Orang tua batuk-batuk biasa. This is cancer, tuan-tuan. Saya baru ni forum dekat Ustaz Abdullah Hairi bertempat Paksi, dan di Paksi saya forum dengan Ali Terarosa, dan keduanya saya forum dengan Ustaz Handsome, Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Semalam pun saya singgah tempat dia. Allahu Akbar. Allah, siapa ni? Seronok tengok Ustaz, jumpa Ustaz Jafri, Ustaz Abdullah Hairi bila join ceramah sama-sama. InsyaAllah. Ustaz Abdullah Hairi dia bukan nak forum dengan saya, tak ada. Dia forum, dia ada regu dia. Ustaz Aslin Bollywood dengan Dr. Izzah. Dia pilih orang yang handsome je. Saya orang dah tua. Okay, Allah. Okay, duduk sebelah mak sakit kanser. Okay, salam kat mak. Nuriah. Okay, salam kat mak sakit kanser. Makcik, jangan bersedih. Kakak, jangan bersedih. Hidup ni kena gelak-gelak. Tengok Maharaja Lawak Mega, gembirakan hati kita. Saya beritahu, ulang balik perkataan saya. Orang yang paling bijak adalah, Nabi beritahu, orang yang paling bijak adalah orang yang kerap mengingati mati. Maknanya, buat persediaan untuk mati. Nak buat persediaan untuk mati, kita kena buat benda yang baik. Penuhi hari ini dengan aktiviti yang baik. Banyakkan pegang tasbih dari pegang handphone. Pegang tasbih, zikirullah. Tahun ini pastikan lebih baik dari tahun lepas. Tahun ni, hari ni, isi dengan benda-benda yang baik. Syabas dan tahniah pada yang share, sebab anda telah melakukan kebaikan. Syabas dan tahniah siapa yang tengok live. Slot motivasi pagi ni, Alhamdulillah, kita lakukan hari-hari. Cuma kadang-kadang yang insyaAllah 6.45 dah mula kadang-kadang. Kadang-kadang kita mula lewat sikit sebab subuh dah lewat sikit. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, makin lama makin ramai. Share pun makin lama makin ramai. Alhamdulillah. Okay. Cuma isu dia tuan-tuan dan puan-puan,
ada daripada PKP, awal PKP sampai ke hari ini, hari-hari kita buat live. Dan Alhamdulillah, makin lama makin ramai yang share. Dan orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang kerap mati dan orang yang kerap memikirkan, mengingati mati. Dan yang kedua, orang yang bodoh di kalangan kamu adalah orang yang melupakan mati dan berangan-angan dengan rahmat Allah. Hadis. Dia berangan-angan. Aku masuk syurga kot. Tak apa, buatlah dosa. Allah kan maha pengampun. Itu maksud hadis ni. Dia berangan-angan dengan rahmat Allah. Ramai. Saya pernah berdakwah pada golongan maknyah. Masa tu, saya ingat dalam 10 tahun lepas lah. Kita pergi di lorong Haji Taib, cerita dia gini. Hafiz Nur, untuk membeli jus seafood, jus durian Belanda yang kualiti premium, tuan-tuan dan puan boleh kontak Hafiz Nur. Ni Hafiz Nur. Tolong like dia Hafiz Nur. Orang-orang Pahang, orang Lancang, orang Petakak, orang Tebeloh boleh beli ke dia. Okay dah? Tolong like. Tu dia. Tolong like dia Hafiz Nur. Alright. Okay, gang. Terus. Gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini. Satu perkara yang saya nak tekankan. Ingat, mati bukannya sedih. Ingat mati, kuatkan semangat untuk terus berbakti. Bila kita mati, kita puas hati. Ustaz, saya kanser. Dulu terlantar je. Macam mana nak berbakti? Berbakti sedekah. Senangnya hari ni. Sedekah, share. Dia ada suruh anak ni, buat ni, kita share. Kita bank inkan duit dalam orang. Ataupun cari tabung. Macam saya, cari tabung saya. Sekejap, saya tunjuk. Ni. Share. Pagi-pagi, sebelum solat subuh, saya masukkan duit dalam tabung ni. Dia buka, lillahi ta'ala, sedekah subuh. Macam saya orang susah, saya bank in. Hari Jumaat nanti, saya hantar ke masjid. Ini duit shilling. Okay? Kalau nak sedekah, jangan kira. Ambil duit lillahi ta'ala. Duit shilling lah. Duit shilling, cari lillahi ta'ala. Masuk. Buat lupa je. Saya masa kena kanser tu, tiap-tiap pagi, saya pergi ke masjid. Masa tu saya tengah ada masalah kewangan yang besar lah. Kewangan saya sangat besar masa tu. Saya pula kanser. Saya start motor pagi-pagi, pergi solat subuh berjemaah kat masjid. Masjid Hairiah. Saya bawa motor, insyaAllah okey. Tapi masa nak turun tu, saya macam, lalu kimo ni dia jadi lemah sikit. Macam terhuyung hayang. Dan apa berlaku, saya akan nampak tabung. Kejap. Nanti cerita maknya sekejap. Saya nak ulas hadis tadi. Hadis tadi kisah orang yang bijak di kalangan kamu adalah orang yang sering mengingati mati, dan orang yang bodoh di kalangan kamu adalah orang yang melupakan mati dan berangan-angan dengan rahmat Allah. Jadi apa? Saya pernah berdakwah pada ni, perkataan dia berangan-angan rahmat Allah. So, saya balik cerita maknyah ni, saya pun pergi berdakwah pada golongan maknyah. Dan dia kata macam ni, Ustaz, saya dah potong dah burung saya. Dia pun buka handbag dia, dia tunjuk dalam botol, ada dia punya kemaluan dah. Kemaluan lelaki lah, dia potong. Tu kecil kan Ustaz kan? Kecil kan? Itulah, saya dah tahu Allah Ta'ala tersilap cipta saya. Saya patut jadi perempuan, tapi Allah tersilap. Tak apalah, Allah tersilap cipta saya. Okay dah? So tak apa. Ustaz, tak apa kan Ustaz? Kita tukar jantina kan? As long kita Muslim. Kalau kita Islam, tak kisah. Kita buatlah apa pun kemaluan kita potong ke, jadi maknyah ke, jadi pondan ke, jadi apa. Dia cakap macam tu kat saya. Kan? Saya senyum je.
Tak apa kan Ustaz kan? Tak apa, dia kata. Sebab Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Nanti, as long syarat dia Ustaz, kita jangan tukar agama. Nanti ke akhirat, Allah akan celup-celup kita dalam neraka, lepas tu masukkan kita dalam syurga. Nampak? Dia cakap apa? Dia cakap, tak apa tukar jantina. Nanti ke akhirat, Allah ni Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti Allah Ta'ala akan celup-celup kita dalam neraka, lepas tu masukkan ke dalam syurga. Okay, dengar Kenapa saya ambil perkataan tu? Sebab dia berangan-angan. Orang yang bodoh, dia melupakan kematian dan berangan-angan dengan rahmat Allah. Orang yang berangan dengan rahmat Allah ni, dia sangka Allah itu akan ampunkan dosa dia. Sebelum mati nanti, dia taubat, lepas tu dia minta ampun. Ini adalah orang yang bodoh. Nanti aku dah tua, nanti aku taubat lah. Itu orang yang berangan-angan dengan rahmat Allah. Dan dia sangka ni, dia ingat celup-celup dalam neraka. Kau ingat sekali celup tu dia tak tahu berapa lama. Dia main cakap celup-celup dalam neraka. Berani sungguh. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, berkat dakwah yang berterusan, yang celup-celup tu, dia dah meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, alhamdulillah, dia berubah. Dia dijangkiti HIV/AIDS. Dan Allah bagi peluang dia untuk bertaubat. Everybody can change. Hidup ni, semua orang boleh berubah. Dan nak berubah itu pilihan. Tapi kita teruslah berdakwah. Janganlah kita judge orang. We don't know apa pengakhiran kita. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena baca satu doa. Hari ni amal doa ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ni. Okey? Kita mintalah pada Allah Ta'ala agar pilih kita, senantiasa pilih kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, gang. Cukup sekadar itulah. Dah, alamak, saya dah lebih 5 minit. Minta maaf, tuan-tuan. Ambil masa, tuan-tuan. Ingat, saya mula selalunya 6.50 setiap hari. Kadang-kadang kalau subuh awal, saya mula 6.45. Dan saya akan buat lebih kurang 45 minit, 40 minit. Selalunya setengah jam yang saya buat. Tapi atas permintaan ramai, dan ramai yang share, saya pun teruskan situ. Tuan-tuan, saya sejak kebelakangan ni, mungkin akibat kemoterapi, kesan kemoterapi, saya lupa sekejap. Ustaz, arwah suami saya sakit kanser. Ustaz, saya undur. Okey, ya Allah. Saya minta arwah tu ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Ramai yang nak pergi kelas mengaji. Okay, insyaAllah. Tapi tuan-tuan, saya cerita live kita pagi ni, tuan-tuan, ramai yang letak kat dashboard kereta sambil pergi kerja. Suami isteri dengar. Terima kasih. Jangan lupa esok pagi, insyaAllah, kalau saya hidup lagi, jangan lupa boleh beli ni jus durian Belanda daripada Hafiz Noor ni. Nombor telefon 017-954-0167 untuk orang-orang di negeri Pahang, terutama di Lancang, dia apa semua. Durian Belanda ni apa kelebihan dia, tuan-tuan? Dia ada khasiat dia yang Allah Ta'ala jadikan adalah buah dia tu adalah penawar untuk keradangan, antioksida yang tinggi, vitamin C yang tinggi, dan insyaAllah dia banyak membantu saya ada ketika saya lalui kemoterapi dan ketika saya berhadapan dengan kanser saya, tuan-tuan. Orang tanya saya kenapa saya sihat. Itu semua izin Allah. Ada orang cakap, Ustaz, bukan buah durian Belanda. Yang ni, Ustaz, dia punya tu adalah daun dia, Ustaz.
daun tu untuk kambing gium. Oi, Allah Ta'ala jadikan buah untuk manusia dan haiwan yang ni, tapi kau pergi makan daun. La ilaha illallah. Daun. Kita bukan mak tenggek. Mak tenggek dia makan nasi lemak, dia bukan makan nasi, dia makan daun pisang. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan, itu saja. Saya minta maaf. Ingat, besok pagi kalau ada rezeki, saya hidup lagi 6.50 pagi, kita live. Itu saja tuan-tuan. Doakan saya pun agak kepenatan. Sesama tak sihat, batuk-batuk ni biasalah. InsyaAllah. Itu saja. I love you all. I will miss you all. Itu saja yang baik daripada Allah. Lemah kesilapan saya. Dapatkan breakfast pagi-pagi. Minum durian Belanda dalam keadaan perut kosong. Parti durian Belanda pun boleh dapat. Siapa yang ada kanser, nanti besok saya akan cerita. Tahun ni saya akan cerita sikit tentang kanser. Besok saya akan cerita kanser. Yang belum kena kanser, jangan belagak. Alright? Jangan belagak. Dan saya akan beritahu faktor-faktor pemakanan yang sihat untuk memastikan anda dijauhi kanser. Dia paling dahsyat sekali daripada kanser ni. Tahu apa dia? Apa dia? Yang lebih penyakit yang paling dahsyat dalam dunia. Apa dia? Nama dia kanser. Doktor belum jumpa, saya dah jumpa dah. Sebab saya selalu jumpa pesakit kanser. Saya dah jumpa 3,000. Semalam saya jumpa kat Hotel Malaysia. Siapa nama dia saya lupa lah. Dia juga kanser orang Johor, orang Batu Pahat. Itu 3,001. Saya jumpa dia. Dia pun nak share pengalaman kanser dia. Saya tak sempat. Sebab saya semalam ada pukul 9 tu, saya dah banyak aktiviti. 3 meeting dalam 1 jam. Meeting ucap taba tahun baru untuk Sifu Bikers. Lepas tu saya ada mesyuarat e-masjid. Ini pun best. Anak Melayu kita buat software buat masjid. Dahsyat. Memang dahsyat lah dia orang ni. Cuma dia orang tak ada fund. Nak perlukan 1.2 juta. Nak cari kat mana. Lepas tu macam-macam lah. Okay. Dan semalam nak jumpa saya kanser pula. Allah tahu. Memang saya sibuk tu semalam. Tu kalau ada orang hantar mesej kat saya 2 hari, 3 hari lepas tu saya balas. Jangan kecil hati geng. Bukan saya lupakan korang. Tapi memang saya sibuk. Saya jarang check handphone. Sebab tu saya harapkan PA saya. Rupa PA saya lagi sibuk dia saya. Okey, itu saja tuan-tuan. Yang baik daripada Allah. Lebah silapan saya. Maaf dah berapa kali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.